Okay. Bertemu kita kembali dalam sesi santapan jasmani. Ya, insya-Allah tadi kita sudah selesai baca mat surat. Semoga kita dapat istiqamah dengan mulakan pagi kita dengan perkara-perkara yang baik, bacaan Quran, bacaan doa kan. Jadi kita mulakan dengan yang baik, insya-Allah hari kita akan menjadi baik. Ya. Santapan jasmani hari ini ialah berkenaan hanyut ke laut. Ya. Siapa sini diet hanyut ke laut? Masya Allah. Okey, tak apa. Tu namanya diet yoyo kan. Diet yoyo, kejap bagus, kejap tak bagus kan. Kejap motivasi tinggi, kejap motivasi hilang kan. Kejap bersemangat, kejap hilang. Jadi bila dia dah hilang tu, orang selalu kata hanyut ke laut lah kan. Diet ke laut tu macam mana? Ada orang kata diet ke laut ni basically nelayan lah. Nelayan dia sebelum dia pergi ke laut, dia makan sarapan berat pagi-pagi. Ya, itu kalau kita tengok dekat Kuantan ni contoh kan, dekat warung-warung gerai makan semua waktu pagi Pantai Timur ni waktu pagi makan berat, makan nasi minyak pun ada. Kalau dekat tempat lain nasi minyak tu makan kenduri kan. Kat Pantai Timur ni nasi minyak tu sarapan. Ya, itu nama dia. Nak pergi ke laut lah, dia kena makan heavy tu sebab tak tahu pukul apa boleh balik kan. Itu perumpamaan je lah, tapi ramai orang lain dia diet ke laut tu maknanya dia dah lupakan dah diet dia dah lupa, dia dah give up lah kan, dia dah give up dengan dia punya target azam baru kan. Orang kata 70 ke 80% orang azam baru dia tiap-tiap tahun dia nak kuruskan badan kan, termasuklah diri saya sendiri kan. Masya Allah. Tapi itulah yang pertama, macam mana nak buat kalau diet kita ni, kalau diri sendiri kalau diet kita sudah ke laut, macam mana kita nak buat? Ada beberapa cara lah kan, yang ada beberapa cara. Yang penting kita kena pasti dulu yang oh my god, diet kita dah makin ke laut, kita nak kena berubah, nak kena betulkan diri. Dia kena ada kesedaran diri dulu ya. Kesedaran diri ni kena bermula dari diri sendiri. Kalau daripada eksternal, orang tegur apa semua, itu boleh membantu, tapi kalau tak ada kesedaran dalam diri sendiri, dia tak akan jadi ya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kena taubat. Kena taubat maknanya kita menyesal apa yang kita dah buat dan kita berjanji tak akan buat lagi. Itu syarat taubat lah kan. Jadi kemudian kita kena tahu buat. Kita kena ada ilmu. Ya, kena ada ilmu macam mana cara nak buat. Kita tak boleh main hentam kromo je, nanti dia crash diet. Dia puasa tiap-tiap hari ataupun puasa tak payah sahur kan. Skip semua makanan, aduh susah. Yang itu maknanya diet tanpa ilmu kan. Dia kena tahu buat macam mana Lepas tu bila dah tahu buat, dia kena buat. Kalau tahu je ilmu tanpa amal tiada guna kan. Bagai pokok yang tiada berbuah kan. Jadi itulah first kena kenal pasti masalah, kemudian kena taubat ya. Kemudian tahu buat macam mana, ada ilmu, kemudian kena buat. Dan seterusnya bukan saja buat, tapi kita kena ada attitude yang betul, mindset yang betul. Okey, attitude kita kena istiqamah maknanya istiqamah ni dia bukan saja disiplin tetapi patuh syariah. Maknanya kita buat tiap-tiap hari berlandaskan tata cara yang telah ditetapkan lah kan. Macam nak exercise, janganlah kita buka aurat kan, bercampur gaul lelaki perempuan, itu tak manis dipandang lah, insya-Allah. So kalau kita buat sesuatu perkara itu niatkan kerana Allah dan ikut cara Allah, insya-Allah akan dikira sebagai ibadah kan. Walaupun kita bekerja macam saya kerja doktor, pergi nak operate orang hari ni, insya-Allah tapi kita niatkan kerana Allah, kita nak selesaikan masalah pesakit tu kan. Kita nak bagi dia lebih sihat, lebih bertenaga dan selesaikan masalah dia. InsyaAllah kerja itu pun jadi ibadah kan. Walaupun dapat gaji apa semua, gaji itu untuk kelangsungan hidup kan. Tapi yang kita dapat pahala, berkat, rahmat daripada Allah tu akan lebih banyak lagi daripada nilai mata wang yang kita dapat. InsyaAllah itu yang kita kejar. Yang seterusnya ialah selepas mindset dan attitude, lagi satu mindset ialah tiada alasan. Okey, buang alasan kita.
buang alasan kita jauh-jauh sebab malu je sebenarnya bila kita beralasan ni. Ya, sebab orang lain ramai lagi yang lagi susah. Ramai lagi yang tak ada duit. Ramai lagi yang tak ada masa. Kan, masa ada 86,400 saat sehari. Kita terpulanglah pada diri kita masing-masing nak guna untuk apa kan. Malu beralasan. Sebenarnya saya ingat satu ketika dulu lah kan, kita pernah buat meeting coaching kan, 3 orang. 2 daripadanya doktor, saya dan kawan saya. Seorang lagi dia bukan doktor kan. Dia datang meeting lambat sikit. Dia kata, oh sorry lah, dia baru habis kerja pukul 8 malam. Dia busy, tak ada masa dan dia penat kan. Dia tak tahu yang kami doktor ni tak tidur dah lebih 24 jam kan. Malam tadi kami berdua on call, sambut baby apa semua kan. Tapi tak apalah, kita senyum je kan, senyum je. Okay, no problem. Attitude tu kena sentiasa ceria, sentiasa positif kan. Senyum je, nampak gigi, barulah orang tertarik kan. InsyaAllah kita dakwah kesihatan ni kita menarik orang, kita menjemput orang ke arah kebaikan kan. Jangan kita tolak aja semata-mata kan. Tolak tu membahaya kan, nanti takut kita pun tertolak sama kan. Okey, jadi kita ada ilmu, attitude, mindset dan yang terakhir sekali adalah lifestyle. Lifestyle kita kena ubah, gaya hidup. Gaya hidup kita kena ubah sebab selama ni kita fikir diet kuruskan badan tu sebagai macam treatment kan, macam ubat. Itu sebenarnya salah. Gaya kuruskan badan, makan sihat, exercise semua ni sebenarnya gaya hidup yang kita perlu amalkan setiap hari. Sebab itulah saya tekankan cara kita diet tu kalau boleh biar jangka panjang, fokus jangka panjang sebab boleh diamalkan seumur hidup ya. Jadi nak amalkan jangka panjang ni kena sihat, sederhana, seimbang, senang, sedap, sesuai untuk seisi keluarga. Ya, ingat tu 6 kriteria untuk diet jangka panjang. Jadikan amalan gaya hidup berpanjangan, kita perlu ada semua tu supaya kita tak rasa protes dalam hati kita, jiwa menggelegak kan, dan fed up dan give up kan. Lepas tu lupakan. Kita pernah berlaku macam tu. Dulu memang saya pun macam tu juga, diet yoyo semua kan. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni kita tengah nak kembali ke jalan yang lurus kan. Jadi apa tujuan saya cerita macam ni? Kalau anda perasan setiap hari kita ulang perkara yang sama, cuma olahan sahaja yang lain kan. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ingat, kecuali orang-orang yang beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Kebenaran dan kesabaran. InsyaAllah kita akan cuba istiqamah untuk teruskan dakwah kesihatan kita, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Teruskan insyaAllah. Itu sahaja segmen Santapan Jasmani kita hari ini. Saya buka sesi kepada sesi soal jawab. Ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Bukan chat, selalu tak ingat sampai tak jumpa radar. Betul. Kita nelayan. Ya, Coach Aida, apa cerita? Ada soalan? Okey. Ada sikit. Okey, terima kasih. Alhamdulillah pagi ni dapat santapan rohani. Okey, nak tanya dengan doktor, yang ini adalah satu kebiasaan, tapi itulah kita ni kadang-kadang ikut orang. Okey, kita bagi orang yang ada masalah diabetes, masalah tinggi, gout, tak boleh ambil oat. Tak boleh ambil oat. Boleh ke tak boleh ambil oat? Selalu yang saya dengar tu hampir 80% kata tak boleh ambil oat. Adakah benar ataupun macam mana doktor? Ataupun kami ni dengar je. Yalah dengan cakap coach kan. Coach kata tak boleh. Tak boleh. Kita bercakap tak boleh. So alhamdulillah dah dapat berjumpa dengan doktor kan. Okey, apa pandangan doktor? Itulah pandangan saya, oat ini adalah sejenis karbohidrat kompleks kan. Dia jenis karbohidrat yang GI dia rendah, glycemic index rendah. Apa dia buat ialah bila kita makan ni, tenaga kita
lebih terkawal, ya, lebih tahap sugar kan, gula dalam darah tu dia stabil je, dia naik sikit, slow, stabil sepanjang hari. Kesan dia pada kita ialah kita tak mengantuk. Mengantuk tu akibat spike paras sugar, paras gula tu naik cepat, lepas tu turun cepat kan. Dan lagi satu gula dalam darah bila kita cek insya-Allah dia stabil sepanjang hari. Itu kelebihan makan oat lah, dan karbohidrat kompleks yang rendah GI ni. Tapi kalau ada orang tu dia kata dia tak boleh makan oat. Tak tahulah, mungkin sebab tak sedap. Selalunya ramai orang kata sebab tak sedap kan. Oat ni betul, mindset. Jadi sebelum ni dia dah kata tak sedap tu, dia macam actually satu cara kita boleh buat ialah kita try resepi yang sedap dan kita bagi dia cuba. Kita tak payah cakap dalam tu ada oat kan. Contohlah kan, kalau betul lah dia katakan alergi ke apa ke, dia akan mula gatal-gatal, dia mula ni, bahayalah kan. Itu tahap bahaya. Tapi kalau bukan, maknanya lebih kepada mindset lah, dia rasa dia sedap ke apa ke. Ya. Tapi sebenarnya boleh je, kebanyakan orang boleh, kecuali lah kalau dia alergi ke apa. Itulah. Sebab contoh macam abang ipar saya kan, dia ada dekat atas. Dia dinasihatkan oleh doktor pun memang tak boleh ambil air itu. Kalau apa yang doktor nasihatkan lebih baik ikut je lah. Saya punya konsep macam tu, sebab saya dua-dua kan, saya doktor dan saya juga nak tolong orang kuruskan badan semua kan. Saya lebih mudah untuk kita ikut je. Dan kita cuba fahami kenapa doktor tu tak bagi, dan kita kena teruskan timba ilmu lah. Kita nasihatkan kita punya abang ipar tu semua, kenapa, boleh tak tanyakan kenapa, boleh tak doktor terangkan kenapa tak boleh kan. Macam orang sakit jantung, orang sakit buah pinggang kan, dia tak boleh minum air banyak contohnya kan. Orang sebab kalau dia minum air banyak tu dia overloaded dekat dalam badan dia, dia tak boleh nak keluarkan air tu melalui buah pinggang, jantung dia overwork nanti kan, boleh kena serangan sakit jantung. Kita kena tahu benda tu. Sebab kalau kita nasihatkan dia minum juga, jangan ikut cakap doktor. Alhamdulillah pagi ni bahaya. Itu bahaya kan. Ya. Itulah, kita kena teruskan timba ilmu dan kita jangan malu bertanya. Teruskan belajar insya-Allah. Ada apa-apa soalan lagi? Baik, terima kasih doktor. Sama-sama. Okey. Kalau kita tiada soalan lagi, kita tamatkan di sini saja dulu. InsyaAllah kita doakan semoga kita dapat istiqamah dalam melakukan dakwah kesihatan ini. Ya, jumpa lagi esok pagi, insyaAllah 6:30 pagi. Kita teruskan sesi dengan kita tamatkan sesi ini dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Subhanallah.